Buletin Didik 18 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan akan membina sebuah kolej khusus untuk pelajar tingkatan 6 di Kelantan. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin berkata ia adalah kolej tingkatan 6 yang pertama bakal beroperasi di negeri itu. Datuk Dr. Razi dalam satu hantaran di Facebook berkata, kolej itu akan dibina di Bukit Cina dan dilengkapi 20 bilik darjah serta pelbagai kemudahan lain. Pembinaan kolej khusus untuk pelajar tingkatan 6 itu bertujuan memberi peluang kepada anak-anak Kelantan mengikuti pendidikan lepasan sekolah menengah. Lokasi kolej itu juga strategik, berikutan terletak di sempadan Ketereh dan Machang. Selain itu, ia juga berhampiran jalan utama yang menghubungkan Kota Baru dan Gua Musang. Datuk Dr. Razi percaya pembinaan kolej itu dapat memacu kecemerlangan pendidikan negara melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik terutama di Kelantan. Ketika ini, terdapat 23 kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Selain Kelantan, Perlis, Pahang, Negeri Sembilan, Putrajaya dan Labuan masih belum mempunyai kolej untuk tingkatan 6. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi turut mengadakan sesi libat urus bersama pengetua dan guru besar bagi semua sekolah bawah KPM di negeri Kelantan. Jelasnya banyak pandangan dan cadangan yang dikongsikan dalam menangani cabaran sektor pendidikan. Antara perkara yang dibincangkan ialah konsep sekolahku sejahtera, pendekatan menangani beg berat, penggunaan sumber yang optimum serta penyelenggaraan sekolah. Menurut Datuk Dr. Razi, perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah struktur asas pendidikan yang melibatkan sumber dimiliki kementerian. Katanya lagi, perkara ini amat penting dalam usaha memperkasa dan meningkatkan kecemerlangan pendidikan. Segala pandangan, cadangan dan saranan akan diperhalusi KPM. 7 murid sekolah menengah dalam negara berjaya merangkul 7 anugerah dalam pertandingan International Conference of Young Scientists tahun 2022. Pertandingan berpusat di Belgrade, Serbia itu berlangsung pada 7 hingga 13 April lalu dan diadakan secara dalam talian. International Conference of Young Scientists merupakan pertandingan berasaskan pembelajaran STEM. Pertandingan inovasi penyelidikan sains antarabangsa terbesar dunia ini mengumpulkan sebanyak 163 projek dan 218 peserta daripada 31 buah negara pada tahun ini. Bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia turut membiayai 3 penyertaan projek inovasi penyelidikan untuk dipertandingkan. Chow Yu dan Ishra Alagesen antara peserta negara dalam pertandingan itu. Melaluinya, pelajar didedahkan dengan pelbagai ilmu baharu sekaligus memberi nilai tambah dalam pembelajaran. Kumpulan kami tidak mempunyai sebarang ilmu pengetahuan dalam bidang programming dan juga IoT. Namun begitu, melalui guru nasihat kami, iaitu Puan Kawati, kami telah menghadiri kelas dengan SYSCO, iaitu sebuah pusat pendidikan berkaitan programming. Sepanjang sesi tutorial bersama SYSCO secara maya dan juga bersemuka sepanjang 6 bulan, kami telah mempelajari pelbagai ilmu asas tentang coding dan programming. Antara cabaran yang kami hadapi ialah kami tidak dapat berjumpa secara bersemuka dengan kerap untuk berbincang dan menjalankan projek disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini melambatkan lagi proses dalam menyiapkan projek ini. Sementara itu, guru penasihat untuk peserta dari SMK Ave Maria Convent, Komati Vera Singgan berkata, pertandingan ini membuka pelbagai peluang untuk pelajar mempelajari pelbagai bidang berkaitan STEM. Dalam International Conference of Young Scientists ni bukan pada tahun pertama, ini merupakan tahun kami yang kedua. Pada tahun lepas juga, pasukan sekolah kami telah menyertai dalam ISYS 2021 and we got the first best place for this presentation. Dan pada tahun ini juga kami dapat mengulangi first place bagi best presentation. KPM turut melahirkan rasa bangga dengan kesungguhan peserta menyiapkan penyelidikan walaupun berdepan pelbagai kekangan kerana pandemik COVID-19. Kementerian juga berharap pencapaian pasukan ini memberi inspirasi kepada pelajar lain.
Tahniah diucapkan. Dalam perkembangan lain, Tracy Grace Tanis, pelajar berkeperluan khas MBK dari College Vocational Keningau, memenangi tempat pertama Festival Seni dalam Talian peringkat antarabangsa yang berlangsung di England. Tracy yang mempunyai masalah pendengaran menyampaikan persembahan puisi melalui bahasa isyarat. Dalam festival yang berlangsung pada 15 April lalu, Tracy mempersembahkan puisi bertajuk Aku Membaca Lagi. Puisi hasil karya sastrawan negara Razali Muhammad Yusof itu berkisarkan rasa syukur, merenung keindahan dan nikmat alam semesta ciptaan Tuhan. Tracy pernah menyampaikan puisi ini ketika konvensyen kebangsaan anjuran Universiti Tempatan tahun lalu. Pastinya kejayaan Tracy ini memberi semangat kepada rakan-rakannya yang lain, sekaligus membuka peluang untuk berani mempamerkan bakat dan kemahiran mereka. ...412,026 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun atau 11.6% daripada populasi sebenar mereka sudah melengkapkan vaksinasi mereka di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PIKKIDS. 39.8% atau lebih 1.4 juta kanak-kanak pula telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Mengikut laman sesawang COVID Now, 92.4% atau lebih 2.8 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah lengkap vaksinasi. 95.7% atau lebih 2.9 juta individu daripada kumpulan umur itu pula sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, 67.9% atau 15.9 juta individu telah menerima suntikan dos penggalak. 97.6% atau lebih 22.9 juta individu daripada golongan itu telah lengkap vaksinasi. Manakala 98.8% atau lebih 23.2 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon program diploma pasca siswazah pendidikan PDPP Bahasa Jerman dan Korea di Institut Pendidikan Guru Ambilan Oktober 2022. Maklumat lanjut program dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan tertera mulai 19 hingga 28 April ini. Bersua kembali, bermoreh di tepi pantai agak menarik terutama jika ada yang berkesempatan untuk bermoreh di Bazar Moreh Batu Buruk BMBB di Kuala Terengganu. Bazar Moreh Batu Buruk BMBB di Kuala Terengganu menjadi tumpuan hampir 2,000 pengunjung sejak 2 Ramadan lalu. BMBB mula dibuka seawal jam 5 petang hingga 3 pagi. Suasana santai dengan kedudukan lokasi berhampiran pantai menjadi pilihan pengunjung untuk bermoreh. Keadaan lebih ketara selepas jam 9 malam. Malah ada di antara mereka turut berkumpul sehingga jam-jam terakhir untuk bersahur. Boleh tengok suasana orang ramai, lepas tu ada basking kan. Lepas tu macam-macam lah. Kalau kedai makan tu kalau lama amat dia tutup tau. Sini sampai pagi. Sahur pun boleh sih. Dapat jumpa dengan kawan-kawan, dapat spend time dengan family. Tapi kita tetap jaga SOP lah. Duduk sini pun jaga SOP, tetap jaga. Beberapa kemudahan asas turut disediakan bagi menarik pengunjung. Kalau nak datang ke tempat Bazar Moreh Batu Buruk ni, tak perlu bawa tikar, tak perlu bawa meja. Just datang dan terus boleh santai di sini kerana kita dah menyediakan meja dan kerusi lah. Dan kadang tikar untuk duduk kita boleh sediakan. Kita dah sediakan. Just datang ke Selekoh Primula Batu Buruk, Kuala Terengganu di Bazar Moreh Batu Buruk. Yang sedikit meletihkan apabila berlaku kesesakan trafik.
Berbaju baru di pagi Syawal pastinya memberi keceriaan dan kegembiraan kepada anak-anak. Namun ada antara mereka yang terpaksa melupakannya kerana tiada kemampuan. Bagi meraihkan Syawal kali ini, sebuah badan NGO menghulurkan bantuan kepada anak-anak asnaf di Port Dickson, Negeri Sembilan. 330 anak-anak asnaf di daerah Port Dickson ini disantuni oleh Rimpunan Kasih Linggih, sebuah badan NGO dari Linggih, Negeri Sembilan. Mereka menerima sumbangan sepasang baju baru bagi meraihkan Hari Raya yang bakal menjelma tidak lama lagi. Alhamdulillah, ini merupakan tahun yang ke-10 sebenarnya untuk program bantuan baju raya, dan alhamdulillah pada tahun ini bantuan ini dapat disalurkan kepada 7 buah sekolah di daerah PD. Sebelum ini difokuskan pada daerah Don Linggih. Pemilihan penerima yang layak dipilih guru-guru sekolah yang terlibat. Mereka turut membantu memilih pakaian yang bersesuaian untuk anak-anak asnaf. Wajah ceria jelas terpancar di wajah mereka. Hari ini saya rasa happy lah dapat beli baju raya. Harapan saya kalau tahun depan boleh ada lagi penyumbang. Saya datang sini untuk ambil baju raya. Saya rasa gembira, terharu, seronok sebab dapat baju raya. Saya dapat satu baju raya, sepasang baju raya. Sumbangan daripada Detris, daripada Linggih untuk membantu mereka lah. Terutama sekali mereka yang berpendapatan rendah lah. Per kapita lebih kurang dalam 250 dan ke bawah. Mereka merupakan mereka yang masih lagi memerlukan bantuan daripada luar, terutama sekali kawasan Linggih yang terlibat dengan banjir pada hari itu. Jadi pihak Detris sama-samalah membantu mereka untuk membeli baju raya. Sempena Ramadan ini, pelbagai program sukarelawan diadakan, tidak terkecuali membantu skuad kasih Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia yang menyantuni 200 penduduk B40 sekitar Bangi, Selangor. Program Semarak Ramadan ini dianjurkan skuad kasih FSSK bersama rakan strategik UKM Adab Youth Garage. Hampir semua anggota FSSK hadir bagi menghulurkan tangan membantu membungkus pek bako Ramadan untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Malah mereka turut terbabit dalam memasak bubur lambuk untuk diagihkan kepada penduduk sekitar. Hasilnya, sebanyak 500 pek bubur lambuk dapat disediakan. Selain menabur bakti kepada komuniti, usaha murni ini dapat memberi pendedahan dan pengalaman baharu kepada mahasiswa FSSK dalam menyantuni masyarakat setempat di bulan Ramadan. Bekalan darah khususnya dari kumpulan O dan B di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru kini menghampiri paras kritikal. Pakar Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi HSA, Dr. Nuraini Syam berkata stok bekalan darah dari kumpulan berkenaan berkurangan sejak awal Ramadan lalu. Antara faktor kekurangan bekalan darah, penderma dalam kalangan umat Islam yang berkurangan pada bulan Ramadan. Sebelum ini, purata 2,800 beg darah diperolehi hasil derma darah daripada orang ramai setiap bulan. Namun pada bulan Ramadan, HSA kekurangan 1,000 beg darah. Jika fenomena ini berterusan dan ia menyebabkan ramai penerima darah tidak hadir menerima darah, kemungkinan akan menyebabkan stok darah turun ke paras kritikal dan mungkin akan melibatkan juga kumpulan darah A. Katanya tahun lalu HSA menggunakan 2,700 beg darah sepanjang Ramadan untuk pesakit terutama yang terbabit dalam kemalangan. Sebab sekarang je lah puasa lah. Saya ingat pun banyak orang hantar macam demam darah.
So Mata pun boleh bantu lah, yang buat satu boleh yang baik lah. Bermedara lebih daripada ini kali ke-13. Kenapa berdarah? Jadi kita boleh selamatkan selain daripada ramai orang di dalam golongan kita kan. Orang ramai di Pelawa untuk menderma darah di Pusat Pendermaan Darah HSA di Jalan Mahmudiah yang beroperasi seawal jam 8 pagi. Umat Islam yang berpuasa masih boleh menderma darah selepas berbuka puasa. Tempoh yang ditetapkan agak pendek dan boleh dilakukan di Johor Bahru, Blood Donation Suite, Mid Valley South Key. Filem Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore mengumpul $43 juta pada tayangan hujung minggu pertama di Amerika Syarikat. Meskipun masih mendalui carta box office, kutipan untuk bahagian ketiga filem Fantastic Beasts dan 11 keseluruhan dalam franchise Wizarding World itu disifatkan sebagai sederhana. Secret of Dumbledore antaranya dibintangi oleh Eddie Redmayne, Jude Law dan Ezra Miller. Menurut pengkritik, jumlah $43 juta itu agak membimbangkan kerana Warner Brothers Pictures telah menghabiskan $200 juta untuk menerbitkan filem itu. Filem berkisar mengenai Albus Dumbledore mengarahkan Newt Scamander dan sekutunya dengan misi yang membawa mereka kepada tentera ahli sihir Gellert Grindelwald. Berdasarkan rekod, siri pertama dan kedua, filem Fantastic Beasts mencatat kutipan jauh lebih memberangsangkan pada lebih $70 dan $60 juta. Tamat konsert 4 hari di Las Vegas, Amerika Syarikat, BTS pantas mengumumkan projek seterusnya iaitu album baru mereka. We are bulletproof. Mendukung tema We Are Bulletproof, mereka berkongsi video pengumuman tersebut di akaun Twitter rasmi BTS. Album baru itu akan dilancarkan pada 10 Jun nanti, beberapa hari sebelum ulang tahun ke-9 penubuhan mereka. Peminat menjangkakan ia bakal menjadi album penuh ke-5 BTS, memandangkan album ke-4 mereka diterbitkan lebih 2 tahun lalu. We Are Bulletproof adalah salah satu lagu popular artis hype itu dan slogan yang sering dilaungkan mereka. So, bahan pameran ini akan menerangkan salah satu konsep sains iaitu Bernoulli Principle. Dalam konsep ini, Bernoulli menyatakan bahawa jika terdapat benda alir iaitu sama ada air ataupun udara bergerak laju, ia akan menghasilkan rasa tekanan rendah pada bahagian tersebut. Dan kenapa bola tersebut terapung adalah kerana di bahagian bawah punya tekanan rendah, tetapi bahagian kiri dan kanan serta di bahagian atas bola tersebut akan membantu untuk memberi sokongan pada bola tersebut untuk kekal pada satu tempat seperti yang anda lihat dalam pameran yang Bola sepak Liga Super menyaksikan 2 perlawanan berlangsung semalam. Kedah Darul Aman KDA FC membuktikan selaku jago dalam pertarungan derby utara apabila menundukkan Penang FC 2-1. Manakala Terengganu FC meraih kemenangan pertama musim ini dengan mengalahkan Sarawak United 2-0. Beraksi di halaman sendiri, Penang FC lebih dahulu mencipta jaringan menerusi penyerang import dari Lubnan, Hilal Al-Hawi, minit ke-16. Selepas rehat, Kedah Darul Aman KDA FC tampil lebih kemas dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti minit ke-60 yang disempurnakan pemain kelahiran Cameroon, Ronald Ngah. Perlawanan tambah rancak dan kelekaan Penang FC dihukum lagi oleh KDA FC 5 minit kemudian. Juga menerusi jaringan Ronald, kemenangan 2-1 membolehkan KDA FC kembali ke tangga kedua berkongsi 12 mata bersama pendahulu JDT. Sementara Penang FC yang mengalami kekalahan kedua musim ini kekal di tangga ke-9 dengan 3 mata. Di Kuching, Terengganu FC mencatat kemenangan pertama musim ini selepas menundukkan tuan rumah Sarawak United FC. Seawal minit ke-8, Terengganu FC di depan menerusi jaringan pemain import dari Liberia, Bah Sherman. Mereka bagaimanapun kehilangan khidmat Bah sebelum babak pertama berakhir apabila dia dilayangkan kad merah. Begitupun Sarawak United gagal memanfaatkan kesempatan ini. Sebaliknya, Terengganu FC menambah jaringan pada minit-minit akhir permainan menerusi Zu Ashraf Zulkifli. Skuad bimbingan Nafuzi Zain melonjak ke tangga ke-10 hasil kemenangan pertama selepas 3 perlawanan. Sarawak United pula yang hanya mengutip 1 mata selepas mengharungi 5 perlawanan kini di tangga tercurut.
Sementara itu, aksi tunggal Liga Perdana JDT2 mencatat kemenangan keempat berturut-turut selepas menundukkan Kuching City FC. Mereka nyata memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri dengan mendahului 1-0 pada babak pertama menerusi penyudah penyerang dari Spanyol Fernando Rodriguez. 9 minit selepas rehat, Adam Nur Azlin menambah gol kedua tuan rumah. Kuching City cuba bersaing menerusi jaringan Alif Hassan minit ke-61. Namun JDT2 kembali melebarkan kedudukan apabila pemain import dari Perancis Moussa Sidibe menjaringkan gol ketiga 6 minit kemudian. Menang 3-1, JDT2 masih di tangga kedua walaupun berkongsi 12 mata dengan pendahulu Kelantan yang berkelebihan jaringan. Kuching City juga tidak berganjak di tangga ketujuh dengan kekalahan pertama musim ini selepas 2 perlawanan. Chelsea mara ke perlawanan akhir Piala FA Inggeris selepas menewaskan Crystal Palace 2-0. Pada perlawanan akhir 14 Mei ini, Chelsea akan menentang Liverpool. Pertemuan Chelsea Crystal Palace berlangsung di Stadium Wembley, London. Percubaan Ciku Kuyat diselamatkan penjaga gol Chelsea Edouard Mendy. Manakala susulan daripada Joachim Anderson tidak dikira kerana dia dalam kedudukan offside. Palace semakin kecewa. Berikutnya tandukan Ciku Kuyat tersasar. Kegagalan pertahanan Palace mengeluarkan bola memakan diri. Disusuli rembatan oleh Ruben Loftus-Cheek. Chelsea memecah kebuntuan gol. Kedudukan Chelsea mula selesa, giliran Mason Mount mencipta nama selaku penjaring. Menang 2-0, The Blues mara ke perlawanan akhir. Buat kali ketiga berturut-turut, perlawanan dijadualkan pada 14 Mei nanti. Gelagat haiwan di sebuah zoo di Santiago, Chile menikmati coklat telur Easter mengakhiri buletin didik. Aktiviti mencari makanan itu dianggap membantu stimulasi haiwan dan menjadi tarikan kepada pengunjung. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.